Assalamualaikum Ustaz. Boleh Kak mulakan majlis sekarang? Boleh Kak, boleh. Okey, baik-baik. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz, hari ni kita masuk bab baru kan? Bab kaum Nabi Hud ayat 31. InsyaAllah Kak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah atas peluang yang Allah berikan kita sekali lagi pada pagi ini, yang mana pagi ini kita akan sama-sama mengambil hidayah, mengambil petunjuk, mengambil ibrah, pengajaran, kita mengambil teladan, kita mengambil manfaat daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Mu'minun. Pagi ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh Kak Liza sebentar tadi, kita akan membincangkan kumpulan ayat 31 sehinggalah kepada ayat nombor 41 terlebih dahulu. Ya, kumpulan ayat 31 sehingga ayat nombor 41. Mengapa kita sebutkan sebagai kumpulan ayat? Kerana ayat 31 dan ayat 41 ini berkaitan tentang topik ataupun berkaitan tentang tema yang sama, iaitu kisah seorang Rasul. Okay. Kita lihat terus kepada ayat nombor 31 sehingga ayat nombor 41. Okey, kita lihat nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita terus kepada ayat nombor 31. Okey, nota boleh dapatkan ya di link Google Drive yang ada saya letakkan di ruangan chat ini ya, untuk rujukan. Nota ni bukanlah nota lengkap ya, ini adalah nota ringkasan, ringkas sahaja untuk menunjukkan ayat Al-Quran yang sedang kita pelajari. Di dalam nota itu ada terjemahan kepada ayat, dan dalam nota itu ada beberapa tafsiran ayat. Ini bermakna tidaklah
kita boleh berpada ataupun cukup hanya merujuk kepada nota yang diberikan. Ada beberapa maklumat-maklumat tambahan yang mungkin kita akan dengar, yang kita akan dapati sepanjang kuliah ini berjalan, jadi mohon dibuat catatan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada mushaf ataupun ada Quran terjemahan, kalau nak rujuk ayat yang kita sedang bincangkan ini, okey, tuan-tuan dan perempuan boleh buka muka surat 344. Muka surat 344 akan ditemui ayat bermula nombor 31. Okey. Ayat nombor 31 ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Okay, ayatnya berbunyi summa, kemudian. Kalau digunakan summa menunjukkan tertib. Maknanya sebelum ini ada peristiwa yang telah dijelaskan. Selepas peristiwa tersebut, selepas kisah tersebut, apa peristiwa yang berikutnya? Oleh kerana itu, kalau tengok di dalam nota, saya ada letakkan diagrams. Okey, kenapa ada kemudian? Okey, kerana sebelum ayat 31 ini, kita telah menjumpai, kita telah mempelajari kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Bermula ayat 23 sehingga ayat nombor 30. Kisah Nabi Allah Nuh ni kita ambil lebih kurang dalam 3 kelas, 3 siri yang kita membincangkan hampir keseluruhan kisah Nabi Allah Nuh di dalam Al-Quran, tetapi dalam surah Al-Mu'minun telah kita bincangkan secara keseluruhannya. Selepas kisah Nabi Allah Nuh, barulah datang kisah lain. Oleh kerana itu, ayat tadi Allah menggunakan thumma, kemudian. Thumma ni, dia dekat juga, dia boleh digunakan juga macam dan, dia boleh dikaitkan juga dengan kita kata huruf fa. Okay. Tetapi thumma ni merujuk kepada susunan yang dia berkaitan dengan masa yang panjang. Okey, kita baca ayat dia. Okey, saya besarkan. Okey, sebelum tu, tuan-tuan nampak ke nota yang saya paparkan? Kalau siapa yang melihat di Zoom lah. Okey, suara saya adakah dapat didengari dengan jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada pecah-pecah ke? Tak ada kan? Tak, okey dah. Alhamdulillah. Saya dah keluar daripada gua. Sebelum ni suara macam dia bergema, dia kata. Kan? Okey, kita pergi kepada ayat 31 ni. Okey, thumma, kemudian, ansha'na, kami ciptakan. Okey, kemudian kami ciptakan. Kami ni kita sedia maklum merujuk kepada Allah. Okey, kami ciptakan min ba'dihim, selepas mereka. Okey, mereka ni siapa? Selepas mereka. Mereka itu merujuk kepada siapa? Siapa him dekat situ? Mereka dekat situ merujuk kepada kisah sebelum ini, iaitu kaum Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey, tulis dekat situ. Mereka di sini dia merujuk kepada kaum Nabi Allah Nuh. Sebab sebelum ini kita telah ceritakan bahawa Nabi Allah Nuh telah berjaya diselamatkan oleh Allah sesiapa
yang ikut Nabi Allah Nuh lah. Maksudnya selepas mereka ni merujuk kepada kisah umat manusia yang berkembang biak. Maksudnya bukan begini. Mereka ni merujuk kepada umat kaum Nabi Allah Nuh. Okey. Selepas kisah kaum Nabi Allah Nuh, kita dah belajar kisah kaum Nabi Allah Nuh ini, manusia-manusia yang Allah nak cerita ni, ada umat yang lain, qarnan akharin. Maksud dia, ada kaum yang lain yang telah Allah hidupkan, yang telah Allah kembang biakkan mereka, umat yang lain. Isu utamanya kita bincang ni adalah umat yang lain tu siapa? Siapa Nabi mereka dan apa nama kaum mereka? Yang pasti, umat yang lain ni, dia adalah umat yang hidup selepas kaum Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kita belajar sebelum ini, okey, umat manusia yang hidup sudah pasti adalah hasil daripada zuriat mana-mana manusia yang menaiki bahtera Nabi Allah Nuh. Okey. Selepas tempoh yang panjang, kan, lepas satu kumpulan kepada satu kaum, maka Allah cipta satu umat yang lain. Okey. Umat yang lain ni, adakah mereka itu beriman? Maksudnya adakah mereka mewarisi keimanan manusia naik bahtera Nabi Allah Nuh? Kita belajar sebelum ni kan. Umat yang tak naik kapal telah musnah. Kaum yang manusia yang tak naik bahtera Nabi Allah telah Allah matikan. Maknanya yang Allah hidupkan sudah tentu manusia yang beriman yang naik bahtera Nabi Allah Nuh. Betul tak? Lepas tu masa berjalan, akhirnya umat yang makin jauh daripada Nabi Allah Nuh, sebenarnya mereka kembali melakukan kesyirikan. Faham tak maksudnya? Maksudnya, umat yang melakukan kesyirikan yang awal-awal, umat kaum Nabi Allah Nuh. Jelas ya? Okey. Lepas tu, umat yang berkembang biak daripada manusia yang selepas kaum Nabi Allah Nuh ini, kalau kita faham cerita dia, tentulah mereka beriman. Betul tak? Sebab manusia yang naik kapal tu, kan, yang naik bahtera tu adalah orang beriman. Namun begitu, masa berjalan, akhirnya muncul pula satu kaum umat yang lain yang mereka ini sebenarnya mengulangi kesyirikan yang pernah berlaku pada kaum Nabi Allah Nuh. Macam mana kita nak tahu umat ini melakukan kesyirikan? Nanti waktu kita baca ayat nombor 32, kita akan jumpa jawapan dia. Okey. Jadi isu dia sekarang adalah siapa qarnan akharin dekat sini? Siapa umat yang lain dekat sini? Okey. Dapatan saya merujuk kepada kitab-kitab yang membincangkan tentang ayat ini dalam kitab tafsir, dalam kitab kisah-kisah para nabi, maka para ulama berbeza pandangan. Para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan dalam menentukan umat yang lain ni umat siapa. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau merujuk dalam tafsir Al-Tabari, walaupun kita nama dia Al, tapi kita tak sebut dia Al. Kita sebut dia Al-Tabari. Dalam tafsir dia, kitabnya bernama Jami' Al-Bayan. Panjang lagi nama kitab dia, kita ambil yang depan je.
jami'al bayan. Al-Imam Al-Tabari ni, okey, dia bukanlah sekadar, okey, pertama kita kena ingat ya, pertama kalau kita nak rujuk tafsir kalau kita nak rujuk kitab tafsir, kalau boleh, okey, jangan kita sebaik-baiknya kita rujuk dulu kitab tafsir yang klasik. Maksudnya kita rujuk dulu kitab tafsir yang awal-awal dulu. Okey, seperti mana Al-Tabari. Jadi kalau kita rujuk kitab tafsir, baca dulu Al-Tabari kata apa. Al-Tabari ni, beliau bukan sekadar ulama tafsir, tetapi Al-Tabari dia juga seorang historian. Dia juga adalah seorang ulama sejarah. Sebab tu dia ada tulis Tarikh Al-Tabari. Dia ada banyak kitab-kitab sejarah. Lepas tu Al-Tabari ni istimewa dia, kenapa saya kata kena rujuk tafsir beliau. Kalau kita nak rujuk mana-mana kitab tafsir, jangan sampai tak rujuk Al-Tabari. Itu kaedah dia. Tapi kadang-kadang sayang juga, kadang-kadang kita dapati kadang-kadang ada penyampai-penyampai tadabbur ni dia suka tengok tafsir contemporary. Dia tengok yang contemporary. Sepatutnya kita, disiplin kita kena rujuk dulu orang yang paling dekat dengan zaman Nabi. Kita faham tak maksud dia kan? Macam kita belajar tafsir lah kan. Orang yang paling faham tentang ayat Quran tentulah Nabi. Lepas tu kalau selepas Nabi, tentulah sahabat. Selepas sahabat, anak murid sahabat, tabi'in. Selepas tabi'in, datangnya at-tabi'in. Sampailah ke tempat Al-Tabari. Maknanya Al-Tabari ni, dia di antara ulama yang dia dalam kurun salaf, dia panggil. Sebab tu saya tekankan maklumat ni dulu. Dia cara kita nak faham ayat Quran. Suaranya putus-putus. Apa? Suara saya putus-putus ke? Aku tak ada, kita ulang. Okey je? Jelas je Ustaz? Wan Suara punya. siapa punya? Suara siapa putus-putus tu? Nampak saya jelas, Ustaz? Tak apa. Yang putus-putus tu puan, lain puan tu rasanya. InsyaAllah. Tak apa. Okey. Okey ya, selesai. Okey. Okey, Al-Tabari. Okey, ni saya cerita sedikit lah. Sebab tu kalau saya suka bukan sekadar nak sampaikan maklumat. Bukan tuan-tuan salin daripada mulut saya 100%. Bukan sekadar salin, tetapi kita belajar. Sebab tu kita, nama pun kita belajar, tapi cara kita belajar tu kadang-kadang kita dapat je secara 100%. Tapi kita kena belajar macam mana maklumat didapat. Tapi saya kumpulkan sikit-sikit ya. Okey. So lepas ni kalau tuan belajar tafsir kan, mungkin kita boleh tanya soalan. Ustaz, Al-Tabari kata apa? Biar Ustaz tu buat kerja sikit. Siapa tak maksud saya? Kalau kita nukilkan tafsiran ya, sebab kita tafsir dah ada terjemahan. Dah ada terjemahan. Okey. Al-Tabari ni dia seorang ulama sejarah. Okey. Istimewanya Al-Tabari ni ya, beliau mempunyai sanad. Faham tak sanad? Al-Tabari ni dia ada sanad dia. Dia ambil dari siapa sampai kepada Rasulullah. Itu Al-Tabari. Lepas tu istimewanya tafsir Al-Tabari. Okey. Jadi Al-Tabari ni dalam ayat ni dia kata kumpulan ayat 31 ni dia kata sebenarnya nak bincang tentang kaum Thamud dan nabi mereka iaitu Nabi Saleh. Okey, kalau ikut Tabari, Al-Imam Tabari dia kata kumpulan ayat ni, ayat yang 31 sampai sinilah. Kita tunjuk dekat gambar ni. Okey. Dia kata ayat 31 sampai 41 ni, dia kata sebenarnya kisah kaum Thamud. Umat lain ni maknanya adalah kaum Samud. Dia kata, okey, kaum Samud dia ada rasul. Rasulnya adalah Nabi Saleh. Itu pendapat Al-Tabari. Okey. Lepas tu kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir ni pun di antara tafsir rujukan yang utama. Okey, maknanya kalau ada Al-Tabari,
Kalau ambil Ibnu Katsir ni memang dalam dunia ilmiah ya, dalam dunia bidang pentafsiran, maka At-Tabari ambil Ibnu Katsir, maksudnya pentafsiran kita tu selamatlah. Maksudnya sebab dua-dua ni, dua-dua ulama ni, At-Tabari, Ibnu Katsir ni, dia punya kitab tafsir dia dikategorikan kitab tafsir yang berdasarkan dalam kaedah ma'thur. Ma'thur ni maksudnya mereka kalau tafsir ayat, dia akan cari ayat Quran lain, mereka akan cari hadis untuk tafsir ayat, mereka akan datangkan kata-kata sahabat, mereka akan bawa kata-kata tabi'in, mereka akan bawa kata-kata atba'ut tabi'in contoh. Jadi Ibnu Katsir, dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir ni pun seorang ulama yang pakar dalam bidang sejarah. Jadi moral dia, kalau kita nak mahir dalam satu ilmu, kalau boleh biarlah ada satu cabang lain. Maksudnya kita boleh kuasai ilmu agama, kita juga boleh kuasai sedikit ilmu yang lain. Macam Ibnu Katsir ni, dia juga ulama tafsir. Dia pakar kepada memahami ayat Quran ni, dan dia juga seorang ulama sejarah. Kita selalu dengar nama Ibnu Katsir kan. Ibnu Katsir ni dia ada kitab sejarah kisah para nabi, yang dok baca Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi tu, ada Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ni dia tak seperti Tabari, maksudnya Ibnu Katsir dia bawa dua pendapat. Okey, dia kata apa? Kalau At-Tabari ni sebenarnya saya ambil satu saja pendapat tu. Kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, dia kata Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa sesungguhnya setelah kaum Nabi Allah Nuh, Allah menciptakan umat yang lain. Okey, statement ni kita fahamlah kan, sebab terjemahan ayat memang maksud dia macam tu. Okey, Ibnu Katsir pun dia ulas lagi, dia kata ada yang berpendapat. Maknanya ada di kalangan para ulama yang berpendapat yang dimaksudkan dengan umat tersebut adalah kaum Ad. Nama kaum tu, nama umat tu adalah kaum Ad. Kalau sebut kaum Ad, rasulnya adalah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Okey. Umat lain tu kalau ikut pendapat para ulama adalah kaum Ad. Jadi ayat 31 tadi tu sampailah nombor 40, sampailah nombor 41 tu, dia kata adalah kisah kaum Ad. Okey. Lepas tu Al-Imam Ibnu Katsir dia bawa pendapat kedua. Dia kata ada pula pendapat yang mengatakan ayat 31 sampai 41 tu umat lain tu sebenarnya adalah kaum Thamud. Kalau kaum Thamud, rasul mereka adalah Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Dapat tak dua pendapat? Tapi Al-Imam Ibnu Katsir, wallahu ta'ala a'lam, saya tak dapati lagi dia memilih yang mana. Dia bawa dua. Dia kata para ulama berbeza pandangan. Ada pertama kata umat lain dekat ayat 31 tu adalah kisah kaum Ad. Ada kata tak, ayat 31 tu kisah kaum Thamud. Okey, dapat dulu maklumat tu. Okey, kita tengok satu lagi tafsir. At-Tafsir Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir dia nama apa? Ma'alimu Tanzil. Nama kitab tafsir dia. Al-Baghawi ketika mengulas ayat 31 ni, beliau kata yakni Nabi Allah Hud dan kaum dia. Kaum dia tu siapa? Ad. Dia bawa pendapat pertama, dia kata ayat 31 tu kaum dekat situ adalah kaum Ad dengan Nabi mereka Hud. Dikatakan, dia kata Nabi Allah Saleh. Tengok dia guna perkataan dikatakan.
Kalau dikatakan, maknanya beliau menukilkan pendapat ulama lain. Dikatakan maknanya ada para ulama lain kata ayat tu sebenarnya kisah Nabi Saleh dan kaum Thamud. Kisah Nabi Saleh dan kaumnya maknanya kaum Thamud. Al-Baghawi mengatakan yang pertama lebih tepat. Maknanya kalau ikut Al-Imamul Baghawi, yang pertama tu ni lah Nabi Allah Hud dan kaumnya. Nabi Allah Hud. Okey. Itu ikut pendapat tafsir Al-Baghawi. Okey, saya baca satu lagi. Saya tak nak buat banyak-banyak. Okey, cuma kita tengok satu lagi. Apa kata As-Sa'di? Kalau As-Sa'di ni, ini memang ulama tafsir contemporary. Okey, menurut As-Sa'di, dalam tafsir beliau, dalam kitab beliau namanya Taisiril Karimur Rahman, beliau mengatakan secara zahir mereka pada ayat 31 tu adalah kaum Thamud, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kenapa dia kata macam tu? Justifikasinya kerana kisah mereka ni ada persamaan dengan sejarah kaum Thamud. Okey. Oleh kerana itu, okey, nak pilih yang mana? Okey. Siapa dalam Quran terjemahannya telah ditulis kaum Hud ke kaum Samud? Cuba tengok Quran punya, tuan-tuan punya Quran terjemahan. Kak Izzah punya kaum Ad. Dia kaum Ad. Okey, maknanya kalau kaum Ad, rasul dia adalah Nabi Allah Nabi Hud. Hud. Okey, Ya. siapa dalam tafsir dia yang lain, dia menterjemahkan ayat 31 tu, dia ada tulis dalam kurungan ke, dekat footnote ke, kaum apa? Ada tak? Ada? Tak ada? Okey. Tuan-tuan punya Quran terjemahan ada tak diletakkan nama Nabi apa? Tak ada ya? Okey, saya tengok dekat chat tu ada ya? Okey. Okey. Puan Syairah kata Nabi Allah Hud. Okey. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman pun kaum Nabi Hud juga, kaum Ad. Ya, kalau ikut Pimpinan Rahman dia tulis kaum Ad. Ya. Okey. Tapi kalau ikut Tabari, kaum Thamud. Okey, tak apa. Sebab itu, okey. Tafsir Muyassar pun kaum Ad, Ustaz. Ya, dia tulis kaum Ad kan. Okey, Ya. tak apa. Tak apa. Dia, isu ni, dia terbahagi kepada dua pendapat lah. Okey, sebab itu dekat dalam nota tu saya ada buat penambahan. Saya letak dekat nota tu, kita tulis kisah dakwah Nabi Allah Hud atau Nabi Allah Saleh. Itu lebih kata orang, kita meraihkan kedua-dua pendapat. Sebab apa tahu? Sebab konten, maksudnya isi dakwah dia sama. Okey, faham tak? Cerita kaum dia tu, sebab dia umum sangat cerita dia. Dia sebenarnya cerita terlalu umum, menyebabkan kita tak dapat nak detect kaum Ad ke kaum Saleh. Atau faham tak? Tetapi Suratul Mukminun, dia bukan nak fokus pada karakter kaum tu. Dia macam ni. Dalam Suratul Mukminun ni, kita tak dapat nak cari jawapan yang kita nak pilih yang mana ni. Nak kata Hud ke, nak kata kaum Nabi Allah Saleh. Jadi para ulama berbeza pandangan. Okey. Jelas ya? Okey. Dalam bab itu. Okey, jadi sebab itu kita umumkan je. Kita tak kata dia Nabi Allah Hud semata-mata, kita juga tak katakan Nabi Allah Saleh, jadi kita letakkan kedua-dua nama tu umum. Kita letak umum. Tak faham tak maksudnya? Sebab tu dekat dalam kotak yang nota tu saya pun letak umum. Kisah Nabi Allah Hud atau Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Dia tak apa. Salah ke tak salah tak? Sebenarnya
Wallahu, sebab berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama sejarah. Okey. Ini bermakna para ulama sejarah kisah para nabi ni, apabila mereka nak susun kisah lepas kisah Adam, Nuh, lepas daripada Nuh, dia akan ada. Sebenarnya para ulama mereka menentukan. Maksudnya kalau siapa kata dia adalah kaum Ad, mungkin selepas kisah Nuh dia letak kaum Ad, Nabi Allah Hud. Yang pastinya maksudnya Nabi Allah Nuh. Lepas Nuh ni lah ada para ulama susun dalam kronologi kisah para nabi ni. Ada yang kata letak dulu kisah Hud, lepas tu kisah Nabi Allah Saleh, lepas kisah Nabi Allah Saleh baru datang kisah Ibrahim, Ismail, Ishaq. Wallahu a'lam. Okey, ini sekadar penerangan. Okey, jadi kita kena berlapang dada dalam perkara ini. Okey, nak kata Nabi kisah kumpulan ayat 31 sampai 41 ni kisah Nabi Allah Hud pun boleh. Nak dikatakan kisah Nabi Allah Saleh dan Thamud pun boleh. Ya, sebab tidak ada jawapan yang muktamad. Yang paling penting kita nak tahu kaum tu, letaklah nama siapa pun, dia Thamud ke, dia Ad ke, yang paling penting adalah apa yang mereka buat setelah Rasul itu Allah hantar. Sebab itu letaklah nama Nabi Allah Hud ke, Nabi Allah Saleh ke, yang paling penting adalah apa intipati dakwah Rasul itu. Jadi kita letak di umum ya. Okey. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-32. Okey, ayat nombor 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa arsalna, maka lalu, arsalna fihim, kami utuskan kepada mereka. Okey, fihim, lalu kami utus, kena tambah sikit, lalu kami utus fihim, kepada mereka. Mereka tu siapa? Yang berbeza pendapat tadi itulah. Tadi sama ada dia kaum Ad ataupun dia kaum Thamud. Okey, Allah utuskan kepada mereka berapa rasul? Rasulam minhum. Rasulah maknanya seorang rasul. Seorang rasul tu khilaf. Sama ada dia Hud ataupun dia Saleh. Okey, yang pasti umat itu Allah hantar seorang rasul. Okey. Rasul itu pula apa yang Allah Taala katakan sedikit. Saya okey. Rasul tu pula, okey, Allah Taala pilih mereka ni minhum. Kenapa tak kata minhum? Daripada kalangan mereka. Okey, dalam nota ni saya tak tulis tafsiran ayat, tapi tolong catat. Apa makna daripada kalangan mereka? Daripada kalangan mereka ni maknanya Rasul tu orang tempat mereka, orang kampung mereka. Maknanya mereka kenal Rasul tu. Rasul ni siapa, keluarga dia siapa, dia tahulah. Rasul di kalangan mereka. Faham tak maksud dia? Maksud dia kalau
kalau mereka itu kaum Ad, Allah hantar Rasul di kalangan mereka. Di kalangan mereka tu maksudnya orang kampung mereka, tempat mereka, bukan orang luar. Maknanya orang itu, Rasul yang boleh berbahasa, berkomunikasi, bertutur guna bahasa mereka. Kalau kaum Ad ini bahasa dia bahasa Arab, contoh, maka Rasul tu Rasul yang akan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Kalau Rasul tu dia boleh berbahasa Ibrani lah contohnya, kaum dia tu kaum yang boleh berbahasa Ibrani, maka Rasul itu Rasul yang boleh berkomunikasi menggunakan bahasa Ibrani. Itu maksud dia daripada kalangan mereka. Macam Nabi Muhammad SAW, orang Mekah, orang yang bertutur Arab, maka Allah hantar Rasul di kalangan mereka, min anfusikum, kan, yang boleh bertutur Arab. Kalau tidak, peninglah kaum tu. Kalau mereka bercakap Arab, Rasul tu cakap bahasa Inggeris. Contoh, macam mana nak faham? Contohlah, ataupun Rasul tu bercakap bahasa Melayu lah, contoh. Macam mana nak sampaikan dakwah tu? Takkan nak guna bahasa isyarat? Contoh kan. Jadi di kalangan mereka. Okay. Dalam masa yang sama, maksud kalangan mereka ni juga maknanya apa? Maknanya mereka kenal orang tu. Mereka tahu budi pekerti dia. Mereka tahu sikap mereka. Macam Nabi Muhammad lah. Betul tak? Kan? Orang penduduk Mekah, mereka kenal Muhammad ni siapa, keluarga dia, Nabi Muhammad ni betul tak? Dia ni seorang macam mana perangai dia. Semua orang tahu. Semua orang puji dia. Semua orang gelar Nabi tu sebagai Al-Amin. Tetapi selepas Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, mereka dah cakap lain dah. Mereka dah tak terima. Itu contoh dia. Penting. Rasul di kalangan mereka. Okey, jelas Okey, itu maksud dia. Lepas tu, Rasul ini, dia pun mengajak kaum dia, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Rasul tu kata, ani'budullaha, sembahlah Allah, wahai kalian semua, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Okey. Kenapa Rasul itu menyuruh mereka menyembah Allah? Ini menunjukkan, memberikan kita satu maklumat, rupanya kaum itu, umat itu telah apa? Telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jelas? Faham tak maksud dia? Maknanya kita boleh katakan, okey, umat yang pertama menyembah selain Allah, yang buat syirik, kaum Nuh. Betul? Lepas tu mereka pun binasa. Okey, keluarlah kaum yang beriman. Sebab yang naik kapal tu kan dia beriman. Lama kemudian muncul kaum yang baru. Macam ayat 31 ni. Mereka ni pula telah mensyirikkan Allah. Maka Allah hantar kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala pilih dalam kampung mereka tu, dekat tempat mereka tu, seorang Rasul. Allah kata hantar tu, kami hantar tu, nak menunjukkan Rasul itu adalah pilihan Allah. Rasul tu, dia datang, dia nak cakap semuanya dari Allah. Okey, lepas tu kami hantar dia. Okey, menunjukkan kaum itu telah mensyirikkan Allah. Okey, lepas tu Rasul itu telah mengingatkan mereka
Afala tattaqun? Tidakkah kamu mahu bertakwa kepada Allah? Okey. Ayat ni saya tidak mahu ulas panjang sebab ayat perkataan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun, ayat tu dia sama, ucapan tu sama seperti ucapan Nabi Allah Nuh alaihi mussalatu wassalam. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau bukan tak percayalah, maksudnya kalau nak ingat kembali, cuba tuan-tuan buka ayat nombor 23 dalam surah Al-Mu'minun. Kita akan jumpa perkataan yang sama, dakwah yang sama, seruan yang sama yang Nabi Allah Nuh tu dia pernah cakap dekat kaum dia. Cuba tengok ayat nombor 23 suratul Mu'minun, muka surat 343 dalam Quran. Kita akan jumpa apa Nabi Allah. Ingat tak Nabi Allah Nuh dia kata apa? Nabi Allah kata faqala ya qaum. Nabi Allah Nuh mengatakan wahai kaum. Dia kata apa? A'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Jumpa tak? Sama je. Kalau kita ambil dekat sini lah. Sama tu maksudnya dekat sini. Dia bermula daripada ani'budullah. Sama tak macam ayat nombor 23? Cuba tengok ayat 23. Saya mak dulu. Sama, Ustaz. Sama. Okey. Jelas. Sebab tu saya tak ulaskan semula apa makna afala tattaqun. Okey, sebab kita dah ulas sebelum ni, jadi nanti rujuk semula. Apakah perincian di sebalik ucapan tidakkah kamu mahu bertakwa? Tidakkah kamu mahu menjadi orang yang bertakwa? Maka kena rujuk semula, ulang semula pada ayat nombor 23. Tengok balik nota tu, kita telah ulas tentang takwa. Okey, kenapa sama? Jawapannya adalah setiap Rasul, mereka membawa satu misi yang sama, iaitu mengajak kaumnya menyembah Allah yang satu, melarang mereka mengambil Tuhan selain Allah. Okey, jelas ya? Jadi saya tak perlu terangkan untuk ayat nombor 23. Ayat nombor 32, maafkan saya. Okey, kita terus kepada ayat nombor 33. Okey. Ayat 33 ni dia ada persamaan dari sudut cerita, dia ada persamaan macam ayat nombor 24. Okay. Ayat 24, kisah Nabi Allah Nuh berhadapan dengan pembesar-pembesar kaum dia. Ayat 33 ini Allah Ta'ala cerita maklumat yang sama dari sudut dalam kaum tu ada pembesar-pembesar yang sombong. Okey. Allah kata, wa qalal mala'u. Okey, wa qalal mala'u min qaumi alladzina kafaru. Dan pembesar daripada kaumnya. Kaum dekat sini telah kita sebut tadi awal-awal, kita letakkan pada dua pentafsiran. Sama ada kaum itu adalah kaum Ad ataupun kaum itu adalah kaum Thamud. Okey. Dalam kaum ni
ada pembesar-pembesar. Kita panggil golongan VVIP. Kan? Ada golongan pembesar-pembesar ni daripada kaumnya. Pembesar yang macam mana? Allazina kafaru, yang kafir. Yang kafir. Maknanya pembesar-pembesar, golongan bangsawan, VVIP yang tidak kafir, dia tak termasuk dalam ayat ni lah. Tetapi yang ni Allah Ta'ala sebutkan yang kafir. Okey. Bukan sekadar mereka kafir, Allah menyebutkan spesifiknya lagi, وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ, dan mereka ini juga telah mendustakan pertemuan di hari akhirat. Okey, biliqa'i maknanya pertemuan di hari akhirat. Maknanya bertemu Allah, bertemu dengan Yang Maha Pencipta. Mereka tidak percaya. Tidak percaya mereka ni maknanya mereka telah mendustakan wujudnya hari pertemuan hari akhirat. Lepas tu mereka ni apa lagi sikap mereka, apa karakter mereka yang lain? Allah mengatakan wa atrafnahum fil hayati dunya, dan yang kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Maknanya mereka ni Allah telah bagi kepada mereka, kurnia kepada mereka harta yang banyak, sehingga mereka berada dalam kehidupan yang sangat mewah. Jelas ya? Tetapi maksudnya kenapa Allah Ta'ala sebut mereka dari kehidupan yang mewah? Nak menunjukkan mereka ni hidup dalam keadaan dah tak pedulilah hukum hakam. Dia dah tak peduli apa dah. Dia dengan kehidupan dia saja. Dia dah tak ada nak fikir apa yang boleh buat, apa tak boleh buat, nak tolong siapa, tak ada. Itu mereka Allah mewahkan dalam kehidupan mereka. Dari sudut keimanan mereka tidak percaya nanti akan adanya hari bertemunya manusia dengan manusia di hari akhirat. Dan mereka juga sebenarnya telah menjadi kafir. So ada 3 ciri mereka ini. So mereka ni telah memberikan respon kepada Rasul yang Allah hantar tadi pada ayat nombor 32. Di kalangan mereka bercakap guna bahasa mereka, orang tempat mereka, yang Rasul tu dia mengajak kepada apa? Mengajak kepada mentauhidkan Allah, dan Rasul itu mengajak mereka supaya apa? Supaya mereka mempunyai sifat takwa kepada Allah. Tapi apa jawab orang-orang yang kaya ni, pembesar-pembesar ini? Mereka mengatakan, ma hadza illa basyarum mithlukum. Orang ini apa? Orang ini maknanya Rasul itu. Hanyalah seorang manusia macam kamu juga. Ya'kulu mimma ta'kulun. Dia pun makan daripada apa yang kamu makan. Wa yashrabu mimma tashrabun. Dan dia pun minum daripada apa yang kamu minum. Maknanya pembesar-pembesar, yang pembesar-pembesar ni daripada kaum mereka ini
merendah-rendahkan seorang Rasul yang Allah hantar kepada mereka. Mereka merendahkan tu dengan bentuk mereka mengatakan Rasul itu Rasul itu tidak layak menjadi Rasul. Sebab apa? Sebab dia sama macam mereka. Sebab dia tu manusia. Dia sama macam mereka. Okey. Ayat 33 ni ada persamaan tak macam ayat nombor 24? Jadi kita akan letak dia punya perbandingan dia. Kalau sebelum ni kita baca ayat 24, mereka tak percaya yang Rasul tu manusia. Kalau kita baca ayat nombor 24, mereka duk ingat Rasul tu siapa? Malaikat. Ya, sepatutnya mereka ingat Rasul tu malaikat. Samalah macam ayat 33 ni. Mereka tak percaya bahawa contoh Hud boleh jadi Rasul, Saleh boleh jadi Rasul. Contoh. Okey, itu kalau kita saya ambil dua-dua pendapat tadilah. Okey, ini kita dah faham. Maknanya mereka tidak menerima Rasul itu adalah seorang manusia. Sebenarnya kalau kita baca betul-betul kan, tengok sama sebenarnya macam orang cakap dekat Nabi. Sama macam orang musyrikin Quraisy mereka cakap dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan nak cari ayat dia kan, tuan cari ayat surah Furqan. Tuan cari surah Furqan, suratul Al-Furqan. Okey, cari surah Furqan. Okey. Al-Furqan. Al-Furqan surah ke berapa? Okey, tuan cari ayat 25. 25. Okey, cuba tengok pada ayat nombor 7. Nanti cari ayat nombor 7. Suratul Furqan. Okey, surah nombor 25, cari ayat nombor 7. Muka surat 360. ya 360. Tengok dekat muka surat 360 dalam suratul Furqan, kita nak melihat persamaan kaum-kaum umat yang Nabi Muhammad SAW diutuskan. Kalau kita baca dekat ayat nombor Al-Furqan tu, kita akan jumpa. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan perempuan lah ayat dia tu ya, secara lebih jelas lagi. Okey, cuba perhatikan yang ini. Okey, saya buka Nobel Quran sekejap. Okey, kita tengok sekejap ayat dia supaya lebih nampak. Ya, supaya lebih nampak. Okey, tengok suratul Furqan ayat nombor 7. Okey, nampak tak saya buka laman saya buka Legacy Quran ni, nampak ya? Okey, tengok dekat sini. Tengok dekat sini, surah nombor 25. Sekejap saya pakai pen warna merah. Okey, surah nombor 25 ayat nombor 7. Ini adalah ucapan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cakap apa? Wa qalu ma li hadzal rasul. Mereka berkata, mengapa Rasul ni ya'kulu ta'am, dia makan dan minum, dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dia pun berjalan di pasar-pasar. Kenapa Rasul ni dia macam ni? Mereka mengatakan, laula unzila ilaihi malakun
fayakuna ma'ahu nadhira. Sepatutnya diturunlah malaikat. Supaya malaikat tu boleh bagi peringatan, dalam masa yang sama boleh memberikan pengajaran. Sama kan macam ayat yang kita belajar tadi. Okey, dah jumpa ayat dia. Okey, jadi kita patah semula kepada nota bagi suratul Al-Mu'minun. Okey. Dah dapat ya? Okey, ada tiga ya, ada tiga karakter yang ada tiga ciri pembesar-pembesar daripada kaum. Yang pertama, mereka ini adalah kafir. Mereka mendustakan hari pertemuan. Lepas tu ni mereka berada dalam keadaan yang melampaui batas dengan Allah mewahkan mereka segala-galanya. Itu ada tiga. Okey, dah selesai. Okey, sekarang kita pergi ayat 34. Ayat 34 ni adalah ayat yang memperincikan ayat 33 dari sudut nak mula-mula mereka tak percaya kenapa Rasul ni dia manusia. Betul. Ayat 34 ni pembesar-pembesar kaum mereka itu telah mereka memberikan seperti amaran, memberi amaran ataupun mereka telah mengingatkan kaum dia. Ingatkan kaum dia pasal apa? Tengok ya. Dia kata apa? Walain. Dia kata walain ata'tum basharam mithlakum. Okey. Sesungguhnya, ingat ya, ayat 34 ni adalah sambungan kepada ayat 33 tadi. Sambungan tu bermaksud pembesar-pembesar tu mereka mengingatkan kaum dia. Dia ingatkan apa? Sesungguhnya. Walain. Walain ni dan sesungguhnya. Saya tertinggal perkataan dan dekat sini. Jadi tolong tambah dan. Wa ni maknanya dan. Dan sesungguhnya. Lain, la ni dia, lan sesungguhnya. Ata'tum basharan. Jika kalian semua mentaati, ata'tum telah mentaati basharan, seorang manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu ni siapa? Adalah Nabi itu, Rasul itu. Jadi pembesar-pembesar dia kata apa? Siapa-siapa yang dengar cakap Rasul ni kan, tapi dia tak nak cakap perkataan Rasul tu. Dia guna perkataan siapa dengar manusia macam dia tu, kan, manusia dia tu sama je macam korang manusia tu, dia kata apa yang akan berlaku? Innakum idzal la khasirun. Tentulah, sesungguhnya, innakum sesungguhnya, ataupun tentulah, pastilah kamu jika berbuat demikian, la benar-benar, la tu benar-benar, khasirun akan menjadi orang yang rugi. Apa maknanya? Maknanya mentaati tu maksudnya kalau kamu percaya dekat Rasul itu, kalau kau dengar cakap dia, kalau kau beriman kepada dia, kan, korang ni pasti akan jadi orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi tu apa? Ialah jadi orang yang biasa, tak dapat kemuliaan, kan. Sebab pengikut Rasul ni adalah orang-orang yang biasa-biasa kebanyakan. Jadi kalau kau dengar cakap Rasul ni, kau benarkan dia, kau ikut dia, soalannya macam korang pun serupa macam dia yang tak ada apa-apa, korang akan jadi rugi. Mereka mempelekehkan, mereka mengatakan tak ada faedah pun kalau korang ikut dia ni. Kau akan jadi orang-orang yang rugi. Kau akan menyesal nanti kau akan jadi orang yang rugi.
Apa yang mereka cakap ni sebenarnya secara tak langsung mereka telah mengata siapa? Mereka telah mengata Allah sebenarnya. Sebab apa? Sebab Allah yang pilih Rasul itu. Okey. Dah faham ayat nombor 34? Okey. Ayat 34 ni, kalau kita pernah baca dekat ayat nombor 25, kita tengok kisah Nabi Allah Nuh kan. Kalau kita baca dekat ayat nombor 25, kita pernah baca dekat ayat nombor 25 sebelum ni, orang pembesar-pembesar tu cakap apa dekat Nuh? Ingat lagi tak? Mereka cakap Nuh ni apa? Orang gila. Ingat tak dia kata? Kalau Nuh dulu, kalau pembesar kau Nuh kata, dia ni ada apa? Dia ni orang gila kot. Dia kata jinnatun. Biarlah dia dengan kegilaan dia, tak lama dia matilah. Itu ayat nombor 25. Jadi waktu zaman Nabi ni pula lebih kurang sama apa yang mereka cakap dekat Rasul tu. Dengan mereka mengata kalau korang jadi pengikut dia, korang ikut dia, dengar cakap dia, beriman kepada dia, confirm korang akan berada di kalangan orang-orang yang rugi. Tak ada faedah pun. Okey. Ayat nombor 20-34. Di sini kenapa kita nak tekankan, kita nak menunjukkan bahawa inilah perjuangan orang-orang dahulu dalam dia nak bawa Islam, dalam dia berdakwah kepada umat-umat terdahulu. Okay. Jadi kita lanjutkan lagi dengan ayat nombor 35. Okay. Pelajaran kita pagi ni senang je. Dia tak susah. Ayat dia tak perlu dihulaskan dengan begitu teknikal. Okey. Ayat 35 ni ayat 35 ni Allah Taala nak memperincikan macam mana dikatakan mereka ni, kalau kita baca ayat nombor 34 kan, ayat 33 tadi, Allah kata mereka mendustakan pertemuan hari akhirat. Allah sebut satu je statement dia, begitu. Tapi pada ayat nombor 35, Allah menjelaskan apakah contoh perincian yang mereka tak percaya nanti ada hari pertemuan di hari akhirat. Tapi bukan ayat 35 saja. Dia termasuklah ayat nombor 36 dan 37. Dia gabung sekali tu. Maksudnya ayat 35, 36 dan 37 dia bertemakan topik yang sama, iaitu pengingkaran kehidupan semula di hari akhirat. Okey, tulis dulu kat situ. Ayat 35, 36 dan 37. Okey. Okey, sudah jelas? Okey. Sekarang kita lihat penerangannya. Ayat nombor 35 dulu. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Okey, apa maknanya? Okey, mereka pembesar-pembesar tadi tu, mereka menjelaskan ketidakpercayaan mereka kepada hari akhirat tu dengan Allah jelaskan. Apakah dia menjanjikan kamu? Dia tu siapa? Maknanya Rasul itu. Di sini kita dapat belajar dalam banyak perkara yang para Rasul sampaikan kepada kaumnya, mereka selalu memperingatkan tentang hari akhirat.
Jadi dekat sini kita tahu bukti, Rasul tu dia memang mengajak manusia kepada hari akhirat. Kalau tak ada, mengapa mereka boleh timbulkan isu tidak percaya hari akhirat? Maknanya Rasul itu telah menyampaikan isu hari akhirat. Sebab itu, dalam dakwah, dalam pendidikan, kita hendaklah mesti ada silibus yang menceritakan tentang bab-bab akhirat. Tak cukup hanya kita dakwah orang supaya sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah, tetapi kita kena mengingatkan manusia tentang hari akhirat. Kenapa dengan hari akhirat? Sebab tu kalau dalam dunia pembelajaran, kalau tak ada hari akhirat ni, dia jadi tak lengkap dalam dakwah. Ya, sebab akhirat ni termasuk dalam perkara ghaib. Okey. Cuma kita tak jumpalah ayat yang Rasul tu cerita pasal hari akhirat tu. Cuma kita tahu jawapan balas mereka. Mereka kata, apakah dia menjanjikan kamu bahawa apabila kamu mati, apabila kamu sudah mati dan kamu menjadi tanah wa'idhama dan menjadi tulang, annakum, sesungguhnya kamu mukhrajun, akan dikeluarkan. Pada pembesar-pembesar ni, mereka bertanya, bukan bertanya tu nak berubah ke kalau dapat jawapan daripada kaumnya, tapi pertanyaan dekat situ tulis, pertanyaan dekat sini apakah ni? Dia panggil pertanyaan berbentuk ta'jub, nada ta'jub yang membawa makna mengingkari. Bertanya untuk mengingkari dengan nada mereka ta'jub. Mereka kata Rasul yang dia kata apakah Rasul tu, dia tu ada janji apa-apa dekat korang ke? Dia ada janji tak? Kalau korang dah mati, korang jadi tanah, korang jadi tulang, korang akan dibangkitkan semula, nanti hidup semula. Ada tak ada janji macam tu? Bukan dia bertanya tu sebenarnya nak hendak mendapat jawapan, tetapi adalah bentuk mengingkari. Lepas tu ayat nombor 36, mereka mengatakan impossible. Tapi dalam lafaz Al-Quran, Allah mengatakan hayhata lima tu'adun. Mereka kata jauh, amatlah jauh apa yang diancamkan kepada kamu itu, ataupun apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Maknanya apa? Mustahil, dia kata. Apa yang dia tu cakap bahawa nanti kalau dah mati, lepas jadi tanah, tinggal tulang-tulang, akan hidup semula. Benda yang dijanji tu, dia kata, orang kata apa? Mustahil. Jauh sama sekali dia kata. Okey. Faham kan ayat nombor 36 ni? Kita boleh dapat rasa tu. Maksudnya kita boleh dapat bayangkan macam mana mereka ni punya tak percaya tu. Kalau kita ada pada zaman tu, mungkin kita boleh nampak dia punya body language dia kan. Gerak bahasa. Mungkin mereka giling kepala ke, mungkin nampak pada mimik muka ke. Kan? Kenapa Allah nak cerita maklumat yang seperti ini Suratul Mukminun? Nanti kita akan gunakan balik awal-awal ayat dalam Suratul Mukminun. Okay. Lepas tu ayat nombor 37. Selepas mereka mengata mustahil boleh jadi hidup semula,
Dan mereka percaya apa? Yang mereka pegang apa? Ayat 37. Yang mereka pegang, yang mereka yakin, mereka kata mustahil lepas dah mati boleh hidup balik. Tetapi yang mereka percaya, mereka pegang, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dia kata kehidupan itu tidak lain, hanyalah hidup kita dekat dunia ni. Dia kata kita mati dan kita hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan sekali-sekala dan sekali-kala, apa saya terjemah ni? Saya tidak terjemah ni. Maksudnya dan tidak sama sekali lah. Sekali-kali tidak ni macam saya boleh padam. Dan tulis dan maknanya sama sekali lah. Betul tak dalam bahasa kita? Dan sama sekali kita tidak akan dibangkitkan semula. Faham kan? Faham ya? Maksudnya. Okey. Mereka kata apa? Mereka kata yang kami percaya, yang kami yakin, hidup maknanya dunia ni je. Dunia ni maksud apa? Lepas kita hidup, kita mati. Macam tu je lah. Dia kata. Sama sekali mana ada hidup kali kedua. Mereka berfikir pada cara mereka fikir. Maksudnya mereka memandang benda tu mustahil pada sangkaan mereka lah. Tapi kita sedia maklum tidak begitu. Tetapi tau, Allah tak bagi jawapan macam mana Rasul ni menjawab dia. Sebenarnya jawapan dia dah ada kat mana. Mereka tak percaya ni. Sebenarnya jawapan dia kat mana? Masih ingat lagi tak? Masih ingat lagi tak Suratul Mu'minun? Surah yang paling detail menyebutkan fasa kejadian siapa? Kejadian manusia. Okay, masih ingat? Kita dah ulas sebelum. Kalau kita buka dekat ayat nombor 13, 14, 15, ayat nombor 16. Kita dah ulas lah. Kita tak mau patah balik. Ingat balik. Jadi tengok. Maksudnya kita mendapat jawab. Kita dapat mencari jawapan tentang hikmah peletakan kisah mereka seperti ini. Maksudnya apa yang mereka ragui, apa yang mereka tak percaya ni sebenarnya ada berkaitan dengan pembukaan surah yang kita belajar sebelum ni. Dalam masa yang sama, apa berkaitan dengan tema tujuan surah ni? Di sini kita mendapati bahawa kejayaan yang kita nak raih dekat ayat qad aflahal mu'minun, kan? Apa kaitan dengan mukminun kalau orang tanya? Apa kaitan dengan surah orang beriman? Kalau kita nak linkkan dia, sudah pasti adalah dia punya hikmah dia. Kan? Tidak ada mana-mana peletakan cerita, peletakan kejadian dalam surah itu yang tak ada kaitan dengan nama surah, dengan tujuan surah. Jadi kita pun tahu bahawa ciri orang yang berjaya ni dia mesti beriman. Betul tak kan? Qad aflaha, telah berjayalah orang beriman. Maka nak berjaya itu dia mesti beriman. Maka salah satu isi penting dalam iman adalah percaya kepada hari akhirat. Kita faham macam tu. Okey. Sudut pandang lain adalah sudut pandang lain adalah
kejayaan yang hakiki yang kita akan dapati tentulah di hari akhirat. Okey. Kalau kita selalu fikir tentang akhirat akan menyebabkan kita takut kepada Allah. Kita akan jadi orang yang bertakwa. Macam tu. Jadi kalau kita takut hari pertemuan dengan Allah di hari akhirat, maka kita akan cari jalan, kita akan berusaha macam mana nak tempuh hari itu. Itulah dikaitkan dengan takwa daripada permulaan dia. Secara tak langsung, apabila kita duk ingat pasal akhirat, kita akan buat banyak amal kebaikan. Kita akan jauhkan daripada keburukan. Kerana hari itu adalah hari pertemuan. Kita akan bertemu dengan pencipta, kita akan bertemu dengan orang yang kita buat salah, kita akan bertemu dengan pihak yang kita telah zalim, kita akan bertemu dengan pihak yang kita patut tolong, kita tak tolong. Itulah sebenarnya antara hikmah besar pengajaran kenapa Allah Ta'ala nak bawa cerita kaum Ad ini ataupun kaum Samud ini diletakkan dalam suratul Mu'minun. Dan kalau kita tengok dialog dia tu macam, memang mereka tak percaya langsung kan. Tuan-tuan tak akan jumpa ayat yang ayhat tadi tu kan. Macam ayat nombor 36 tu pada surah yang lain kan. Kenapa letak dalam ni? Sebab kita dah belajar dah. Jawapan kepada Allah mampu nak hidupkan semula manusia ini, jawapan tu ada pada penciptaan kali pertama. Sebab tu suratul Mu'minun ini adalah surah yang menyebutkan ayat paling terperinci fasa-fasa kejadian manusia dalam suratul Mu'minun. Jadi kita nampak ada sakron, ada kesesuaian peletakan cerita ni dengan keadaan ini dalam suratul Al-Mu'minun. Apa berkaitan dengan solat khusyuk? Apa berkaitan dengan meninggalkan benda-benda yang sia-sia yang kita belajar mula-mula dulu? Apa berkaitan dengan Rasul ni? Okey, jelaskan. Jawapan dia adalah itulah maksudnya kedudukan pentingnya seorang Rasul ini, dengar cakap mereka, kerana mereka ini adalah yang akan membimbing kita menjadi orang yang berjaya. Jadi itu di antara teladan dia. Okey, kita teruskan dengan ayat nombor 38. Ayat 38 ni, okey, mereka menuduh Rasul ini dengan dia cakap apa dekat Rasul. Dia lebih kurang sama macam kisah Nabi Allah Nuh yang mereka menuduh Nuh ni gila kan. Ayat 38 mereka mengatakan apa? In huwa illa rajulunif tara. Betul ke bacaannya macam tu? Cuba tengok baca dia. Illa rajulunif tara kan? Ya betul Ustaz. Ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Mereka kata apa? Dia tu Rasul lah. Tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah. Dia tuduh. Dia tuduhlah kalau Hud, kalau kita kata itu Nabi Allah Hud, dia kata Hud ni mandai je, pandai je buat cerita, pandai je buat sesuatu terhadap Allah. Sebab Rasul tu kan dia kata dia adalah utusan Allah. Jadi dia orang tuduhlah, pandai je buat cakap, ajak, sebut benda-benda yang dusta terhadap Allah. Wa ma nahnu bimu'minin. Lepas tu mereka kata, kami sama sekali tidak akan beriman kepada dia. Okay.
Jadi kita tengok tafsir Ibnu Katsir kata apa yang mereka kata Rasul tu memandai mengada-adakan perkara dusta. Seperti mereka kata Rasul ni bagi peringatan tu suka-suka je. Rasul tu beritahu tentang hari kiamat tu, janji benda yang Allah tak kata pun macam tu. Maknanya mereka menuduh Rasul itu menipu, memandai-mandai. Okey. Dan mereka tidak mahu beriman kepada Rasul itu. Sedangkan Allah kata mula-mula apa? Dekat ayat 31. Sebab tu penting kita tengok yang mula-mula. Allah kata apa tadi? فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ, lalu kami utus. Maknanya Allah yang hantar. Rasul itu tidaklah membuat sesuatu yang baru. Tidak bercakap perkara yang Allah tidak cakap. Rasul itu sampaikan apa yang Allah sampaikan. Tetapi disebabkan sikap sombong, mereka cakap yang bukan-bukan. Sebenarnya mereka memang tidak mahu menerima kehadiran Rasul itu terhadap mereka. Okey. Dah jelas ayat dia ni? Okey. Sekarang kita pergi kepada apa tindakan Rasul itu. Okey. Apa tindakan Nabi Allah Hud ataupun apa tindakan Nabi Allah Saleh. Maka Allah mengatakan, Qala rabbi surni bima kadzabun. Rasul itu berdoa. Dia berkata, wahai Rabbku, bantulah aku kerana mereka telah mendustakan seruanku. Okay. Cuba perhatikan baik-baik ayat nombor 39 ni. Ada persamaan tak dengan ayat nombor 26? Ada persamaan tak dengan ayat nombor 26? Doa Nabi Allah Nuh. Tengok muka surat 343 dalam Quran. Sama Ustaz. Sama tu bunyi macam mana Kak? Ayat dia 26 tu. Ayat 26. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Sama. Kan? Maksudnya Rasul tu akhir sekali apabila mereka dah memang sebab dekat dalam ayat ni, kalau kita baca, kalau Nabi Allah Nuh kita fahamlah sebab 1000 tahun tu. Tempoh masa tu dah lama. Kalau macam ni, kita tengok dekat ayat ni memang mereka cakap dah. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Dia kata tak? Mereka kata apa? وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. Kami sama sekali tidak akan beriman kepada dia. Maknanya mereka sendiri telah mengisytiharkan. Mereka memang tak akan beriman. Apa yang Rasul tu cakap, Rasul tu sampai, mereka kata Rasul itu memandai-mandai, mengada-adakan perkara dusta. Okay, akhirnya Rasul itu berdoa. Apabila Rasul itu doa, maka Allah Ta'ala kata, Qala amma qalilin liyusbihunna nadimin. Allah bagi tahu, dia berfirman, iaitu Allah. Okay, Allah berfirman, dalam sedikit masa lagi, mereka akan menjadi orang yang benar-benar menyesal. Maksudnya Allah bagi tempoh lagi kepada kaum itu. Ya, sama ada dia kaum Ad ataupun dia kaum Samud. Okay, Allah kata tak apa. Tak lama lagi mereka akan menyesal. Okay. Ibnu Katsir ketika dia baca ayat ni, Ibnu Katsir kata apa? Allah
Frozen ke Ustaz? Lain sahabat-sahabat lain okey tak? Tak dengar suara Ustaz. Frozen kan? Ah. Kejap tunggu kejap. Ada apa-apa kot? Okey, kejap. Saya laptop tu dia bateri dia macam tu. Dia kadang-kadang terputus. Dia kena tolak sikit-sikit. Dia tu. Okey dah, tak apa. Dia dah sihat dah. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh Ustaz, okey dah. Okey, nota nampak tak nota? Nampak. Okey, sikit lagi kita habiskan kisah ni. Okey. Kita terus pergi kepada ayat nombor 40 kan. Ayat 40 ni Allah bagi tahu terhadap doa yang dipanjatkan oleh Rasul tadi. Allah kata tak apa. Tak lama dah mereka akan menyesal. Okey, apa makna ayat ni? Maknanya mereka akan menyesal atas tindakan mereka yang menentang dan memusuhi engkau wahai Rasul terhadap apa yang kamu bawa. Okey, ayat nombor 41. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat apa? Fa'akhadhathu mussayhatu bil haqq. Akhirnya maka mereka dibinasakan oleh pekikan suara yang kuat. Mereka dibinasakan oleh pekikan suara yang kuat. Suara yang kuat tu maknanya suara yang benar. Benar tu maksudnya mereka memang patut menerima pekikan suara yang kuat. Maksudnya mereka binasa dengan suara yang kuat. Macam mana agak-agaknya? Kalau tuan menjerit kan? Cuba tuan, kalau tuan jerit ada tak orang mati? Cuba tuan jerit kuat-kuat, ada tak orang mati dengan suara tuan perempuan? Orang lari pada rumah adalah. Kan? Bukan orang tutup telinga tak mati. Kalau nak tahu suara tuan kuat tak kuat, cuba tuan jerit dekat semut. Mati tak semut tu? Semut yang kecil tu kita menjerit pun dia buat tak kisah je. Betul tak? Bayangkan dia dapat satu suara yang kuat boleh mati. Dengar terus mati. Macam kita bayangkan macam mana suara tu. Kita dengar bunyi guruh pun kita takut jugalah. Kan? Lari anak masuk rumah dengar bunyi guruh takut kan contoh. Itu dah bunyi kuat tu. Bayangkan Allah hantar satu suara yang sangat kuat sampai mereka mati. Jadi Allah mengatakan apabila mereka mati faja'alnahu ghutha'a, maka kami jadikan mereka seumpama sampah. Seumpama buih-buih. Seumpama sampah sarap lah. Kan? Kalau kita tengok air kan, kalau orang buang sampah, kalau banjir kan, kita tengok kan banjir tersumbat, banjir kilat, kan kita tengok kan dekat banjir tu air tu kan ada macam sampah dekat atas kan. Baru kita tahu banyaknya sampah. Jadi mereka itu Allah umpamakan seperti itulah. Faja'alnahu ghutha, umpama sampah sarap. Fabu'dal liqaumidh zalimin, maka binasalah kaum yang zalim, ataupun maka kebinasaanlah, kesudahan bagi kaum yang zalim. Okey. Allah Ta'ala sebut satu je dia punya azab ni. Jadi ayat 41 ni dia mungkin boleh menjadi clue, boleh menjadi
isyarat kepada adakah ini kaum Ad atau dia kaum Samud. Sebab nak tahu yang ayat mula-mula mungkin tak nampak, betul tak? Sama je konten dakwah dia, umat dia. Tapi dekat azab mungkin kita boleh detect siapa kaum ni. Jadi cara dia adalah ini minggu depan saya akan tunjukkan persamaan dan perbezaan azab kaum Thamud dengan kaum Saleh. Dengan kaum Ad. Lepas tu saya tak bagi lagi hari ni. Kita nak tengok nanti. Sebab azab dia ada persamaan tak? Dan apa perbezaan? Daripada maklumat itu, kita akan dapat cari kaum tu sama ada dia Saleh, kaum Saleh atau kaum Nabi Allah. Okay, saya tinggalkan kerja rumah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi biasanya kerja rumah tu cikgu akan bagi jawapan dia, kan? Tak apalah. Okay. Tarik dulu supaya kita dapat macam mana nak menentukan kaum yang mana. Cara dia ada beberapa cara lah. Antara dia tengok pada azab ni. Dapat petikan suara yang sangat kuat. Okay, akhirnya binasalah mereka. Binasa itulah kata Allah kesudahan yang sesuai untuk kaum ini. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kepada orang Arab musyrikin ketika mana turunnya surah Al-Mu'minun ini kepada mereka. Jadi kalau mereka boleh menuduh Nabi Muhammad itu orang gila ke, kalau mereka boleh menuduh Nabi Muhammad itu ahli sihir, kalau mereka keras kepala tidak mahu menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, maka mereka boleh mendapat azab seperti kaum yang Allah hantar kepada mereka sauhatu bil haqq. Okey. Faham kan? Okey. Jadi kita tengok. Kenapa Allah kata umpama sampah sarap? Qutha. Ibnu Katsir kata iaitu hancur binasa seperti buih ketika banjir yang sangat hina, tidak berguna lagi, rosak binasa yang tidak membawa manfaat sama sekali. Maka kita tamatlah kisah satu kaum bermula ayat 31 sehingga ayat nombor 41. Minggu depan kita buat sedikit pengulangan ringkas dan saya akan bentangkan persamaan dan perbezaan azab di antara kaum Hud, kaum Ad dengan kaum Thamud. Okey. Jelas saudara perempuan. So nak kata kaum apa ni? InsyaAllah nanti kita bincangkan sedikit sebanyak pada minggu hadapan. Baik. So pengajaran dia apa? Rasanya dah dapat pengajaran ni kan? Salah satu panduan kepada kita untuk jadi orang yang beriman adalah dengan kita menghayati kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Ya, kita juga dapat mengetahui nak jadi orang yang benar-benar beriman, kita sangat bergantung kepada petunjuk wahyu. Kita bergantung sangat-sangat kepada Rasul yang Allah utus kepada kita. Dalam masa yang sama, untuk jadi orang-orang yang benar beriman, ingat tentang kehidupan semula di hari akhirat. Untuk jadi orang yang benar-benar beriman, perkara yang sangat utama adalah menyembah Allah semata-mata, tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jadi kita sambung insya-Allah
pada minggu hadapan. Okay, cuma saya minta baca dulu nota tu. Sebab dalam nota tu, kita akan jumpa kisah umat-umat yang lain. Ini kumpulan ayat 42 sampai 44 ni, dia bukan satu rasul. Dia cerita ramai rasul. Lepas tu baru kita tengok pada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti dah habis semua kisah, nanti kita akan buat persamaan kisah-kisah Rasul. Nabi Nuh dengan Nabi yang kita baca tadi, Nabi Musa, Nabi Harun, kita akan tengok, kita akan susun cerita tu dari sudut persamaan dia bagaimana dan hubung kait dia secara keseluruhan dalam suratul Al-Mu'minun. Okey. Jelas saudara perempuan? Ada pertanyaan mana-mana yang nak ditanya, persoalan? Saya tengok dekat ruangan chat sekejap ada soalan tu. Adakah kandungan dalam kitab Injil, Taurat dan Zabur sama dengan Al-Quran? Ada tak tentang rukun-rukun iman? Jawapan dia, isi kandungan Taurat dengan Injil ada dalam Quran. Kita tak kata dalam Zabur dan Injil ada isi kandungan Quran. Kita katakan bahawa dalam Al-Quran mengandungi ajaran Taurat dan juga ajaran yang terkandung dalam kitab Injil. Dari sudut. Dari sudut yang utama, dari sudut rukun ataupun dari sudut akidah. Al-akidah. Maknanya, kalau soalan tu tanya ada persamaan tak rukun iman? Secara kalau kita faham, kita tengok Rasul. Okey, Nabi Isa, Nabi Musa, Injil, Taurat. Jadi para Nabi ni, kalau kita kata sama ke maklumat tu, kalau kita nak kata secara spesifik, wallahualam, tapi sudah pastilah para Rasul ni, okey, mereka bawa tentang tauhid. Maknanya dalam Taurat Injil ada ajaran seperti itu. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim. Para Rasul mengingatkan tentang akhirat. Ya, semua Rasul mengingatkan tentang akhirat. Bahkan semua Rasul mengingatkan tentang Dajjal. Itu betul. Sebab ada dalam hadis Nabi menyebutkan tidak ada mana-mana Nabi melainkan mereka mengingatkan, tidak ada mana-mana Rasul melainkan mereka mengingatkan tentang Dajjal. Sebab itu untuk faham kisah-kisah para Nabi, memang kita perlu merujuk dalam hadis. Sebenarnya ajaran para Rasul kita boleh jumpa dalam hadis. Ada dalam hadis yang tak ada dalam Quran. Ajaran, seruan para Rasul. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita jumpa minggu depan. InsyaAllah waktu pun dah agak lewat. Dah pukul 12, nak masak lagi, mungkin nak ambil anak sekolah lagi, nak ambil cucu lah, apa macam-macam nak diuruskan kan. Okey. Tolong sampaikan maklumat ni kepada yang lain. Okey, kalau ada apa pertanyaan yang lain. Kak Liza ada apa-apa pengumuman ke? Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa. Okey. Kalau tiada, saya berhenti di sini. InsyaAllah saya bagi nota tambahan pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.